kita bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita menyatakan kita ni ahli sufi, kita mesti ada sudah mencapai ma'rifatullah. Selagi kita belum mencapai ma'rifatullah, kita tidak layak memanggil diri kita ahli sufi. Okey. Jadi ahli sufi ni mesti ada 4 perkara dengan dia. Pertama, dia ada ilmu yang yakin. Dengan ilmu yang yakin ini, dia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja sifat Allah, juga af'al Allah Subhanahu wa taala dan zat juga. Dan dia dapat dengan ilmu yang yakin ni, dia dapat membenarkan ilmu ini bukan saja dengan mata hati yang ada pada dia, juga dengan keyakinan, dengan hakul yakin. Inilah sebenarnya yang dia cari. Dan dengan ilmu yang yakin ni, dia melihat kebenaran yang menyentakkan dia kepada kewujudan dan keesaan Allah. Dan ini membawa impak yang sangat besar pada diri dia. Membuat perubahan yang sangat mendalam pada diri dia. Dan dia tidaklah seperti yang dahulu, berubah. Ini kita akan terangkan satu persatu. Jadi, ini syarat asas orang yang mau menyatakan dia ahli sufi. 4 perkara: mempunyai ilmu yang yakin, mempunyai mata hati yang tajam, dapat melihat kebenaran, dan impak dari melihat kebenaran ini. Mempunyai ilmu yang yakin. Di sini yang saya mau terangkan. Kalau kita tengok cerita Asif ini, dia pindahkan singgasana Balqis, Puteri Balqis, daripada mahligai Puteri Balqis kepada Nabi Sulaiman di istana. Dia pindah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, inilah orang yang dapat ilmu daripada dalam kitab. Dalam kitab. Dia dapat itu ilmu dan dia dapat pindahkan singgasana Balqis kepada istana Nabi Sulaiman AS. Inilah orang yang, kalau kita dalam Al-Quran, mendapat ilmu daripada dalam kitab. Jadi pintu ma'rifatullah ni, pintu ketuhanan ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Hanya mereka yang sebenar-benar arif billah, sebenar-benar arif billah, nampak akan ayat-ayat ini dalam Al-Quran dan bukakan pintu di sebalik ayat ini, dan dengan itu kita bisa mencapai ma'rifatullah. Jadi pintu ma'rifatullah ni dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu pasal Allah berfirman, dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang supaya dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Di situ ada pintu makrifat, tiap-tiap ayat makrifat itu. Kalau terbuka, maka orang itu dapat petunjuk, iaitu dari kegelapan kepada cahaya. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. Demi sesungguhnya
kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu demi sesungguhnya kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Dari ilmu yang yakin kepada ainul yakin. Jadi dalam ayat Al-Quran itu ada pintu makrifat. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan dari Tuhan kamu. Sesiapa yang melihat kebenaran itu, pintu makrifat itu, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan siapa buta, akan bahayanya tertimpalah kepada dirinya sendiri. Itu yang Allah berfirman, adakah sama orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepada dia cahaya makrifat yang terang. Dengan cahaya itu, dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Serupa dengan orang yang buta, gelap gulita, yang tidak dapat keluar daripada itu. Tidak sama. Jadi, kebanyakan orang cari ma'rifatullah di luar Al-Quran. Ada yang bertapa, bersuluk dan sebagainya. Dan macam-macam cara lah orang cari pintu makrifat. Ada yang kata dia pergi ke Mekah mencari Tuhan, balik baru berjumpa. Sebenarnya pintu makrifatullah ni di dalam Al-Quran. Hanya you tahu ke you tak tahu? Kalau you tak tahu, you bergeligar, berpusing tak dapat masuk. Kalau you tahu, insya-Allah terbuka satu ayat makrifat, pintu terbuka. Lain-lain ayat makrifat, semua terbuka. Sehingga satu jamaah perempuan berkata, Ustaz, satu saat saya tak tahu apa pun. Lagi satu saat lagi saya tahu banyak. Kan? Seperti Ustaz Johor berkata, dia hari-hari mengaji Al-Quran, bila surah makrifat, setiap kali dia baca, bercatuhan belian, dia kutip. Pasal pintu makrifat terbuka, ayat-ayat yang tertentu ini kan. Kalau kita tidak nampak, maka di belakang hari kita akan bangun buta. Maka kita, kenapa ya Allah, aku masa hidup tak buta, sekarang dibangkitkan buta. Maka Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu lupakannya, dan begitulah pada hari ini kami lupakan kamu. Sebab itu ayat-ayat dia terang, tapi kita lupakan, dia tidak mau memahami. Jadi, yang saya sampaikan kepada kalian, tasawuf jalan Nabi-Nabi, pintu makrifat yang saya sampaikan ialah pintu-pintu yang ada dalam Al-Quran, bukan di luar. Itu dia. Kan? Di sini saya nak menyatakan, tahun 1978, saya sudah dapat ini ilmu secara laduni. Semasa saya menuntut di ITM Shah Alam. Turun seperti tadi Darwis itu Morocco tadi. Turun bagi dia tadi, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin. Saya ini turun, tiada yang ada melainkan ku. Sama juga 3 kali. Bila yang ketiga kali turun, saya macam terapung di atas angin, maka maksudnya sampai pada saya. Dan dengan itu saya faham. Ayat-ayat makrifat saya faham. Tahun 78. Tapi saya tidak boleh mengajar kerana susunannya saya tak tahu. Macam lagu Twinkle Twinkle Little Star, itu susunan dia. Kalau kita tak tahu, kita nyanyi Star Twinkle Twinkle balik. Tak boleh. Jadi susunan saya tak ada. Ilmu saya. Tapi dengan itu datang gian membaca.
mentelaah Al-Quran dan sebagainya, membuat rujukan dan sebagainya, simpan. Sehingga 1990. 1990 di sini saya nak nyatakan dengan hak, wallahi wa billahi wa tallahi saya jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak nak petikaikan awak pasal. Tapi saya sumpah wallahi wa billahi wa tallahi saya jiwa dijemput berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ilmu ini di streamline pada saya. Streamline mana disusun semula pada saya. Dan kerana itulah saya boleh mengajar dan disuruh mengajar. Baru 1990 saya start mengajar. Dan banyak yang saya mulai mengajar menyatakan sangat senang, kerana kunci ada pada tangan saya. Ayat-ayat Al-Quran itu, kuncinya, pintunya, kuncinya ada pada saya. Pasal itu saya dapat buka. Cuma saya nak menyatakan dengan jelas dan dengan tegas, saya berjumpa Rasul, jiwa saya dijemput dan berjumpa Rasulullah SAW. Wallahi wa billahi wa ta'ala. Itu awak suka, awak nak nafikan awak suka. Tapi saya sudah sumpah syariah, ini benar. Jadi itu al-kulihal, kita dah taruh itu ke tepi, kita masuk balik ilmu ini. Kita belajar tentang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Pada permulaan Allah saja ada dan tak ada apa pun bersamanya. Dia saja yang ada. Tak ada apa pun bersama dengan dia. Yang tunggal. Dan dia tidak berawal dan berakhir. Allah tidak berawal dan berakhir. Dan dia tiada permulaan dan tidak berakhir. Dia wujud yang tunggal. Sekiranya ada lain Tuhan, Tuhan Jahannam dunia ini. Tak ada, dia seorang. Dia wujud yang tunggal. Tak boleh ada dua. Setiap masa dia wujud yang tunggal. Tak boleh ada dua wujud. Itu pasal kita ahli sufi, kita pegang kuat. Kerana itu Imam Ghazali berkata, bila kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tak wujud. Kalau kita wujud ada masalah, sudah ada dua wujud. Kan? Kerana Allah sudah ada sebelum wujud segala sesuatu. Sebelum wujudnya zaman dan tempat. Ini Profesor Ramadan Al-Buti. Sekiranya Allah didahului oleh tiada, maka Allah ada kekosongan, ada tak boleh. Jika demikian halnya, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Jika tiada yang lain selain dia, maka dialah yang disifatkan kadim dan dialah Tuhan sebenarnya. Jadi tiada apa pun bersama dia, dia tunggal. Dia tak berawal, tak berakhir, dia tunggal. Dan tak ada apa pun bersama dia. Satu apa pun tak ada bersama dia. Awal, akhir, tunggal, tak ada apa pun bersama dia. Jadi soalannya kepada siapa dia firman kun? Di sini pintu makrifat. Kalau dia saja yang ada, jadi dia firman kun, jadilah. Kepada siapa? Ini yang Imam Imran Hussein berkata. Soalan ini masih janggal dan sangat rumit dan susah. Kerana apa hubungan pencipta dan ciptaan? Adakah pencipta dan ciptaan wujud berasingan? Berarti Allah tu wujud lain, kita wujud lain. Boleh ke? Kalau ini benar, ia meruntuhkan tauhid. Kerana ada sesuatu yang wujud selain daripada Allah. Berarti ada dua wujud. Tak boleh. Terpaksa Imam Ghazali berkata, kau kenal Tuhan kau, kau kenal diri kau, kau tidak wujud. Itu juga pegangan ahli sufi.
setiap masa hanya ada satu wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh wujud. Kalau kita wujud seperti dikatakan oleh Imam Imran Hussein, apakah pencipta dan ciptaan wujud berasingan? Kalau ini benar yang meruntuhkan tauhid kerana ada sesuatu yang wujud selain daripada dia. Tak boleh. Satu wujud setiap masa. Jadi soalannya kepada siapa dia firman kun? Kepada diri dia. Kepada tak ada yang wujud melainkan dia, jadi dia berfirman kepada diri dia. Dia hanya menyatakan kepada dirinya, jadilah lalu terjadilah ciptaan. Boleh ke dia berfirman pada dia? Boleh. Dia boleh berfirman pada diri dia. Tengok tu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada dirinya. Rahmatku mendahului kemurkaan. Dan di Al-Quran, 2 surah Al-An'am. Dan dia telah menetapkan atas dirinya, menetapkan atau firman atas dia atau menetapkan atas dirinya kasih sayang. Allah telah menetapkan atas dirinya, firman atas dirinya, kasih sayang. Jadi kerana tak ada yang wujud melainkan dia, maka dia berfirman kun itu kepada diri dia. Maka terjadilah ciptaan daripada diri dia. Itu pasal kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah, kepada Allah aku kembali. Dan dia firman kepada diri dia, soal pokok, berapa besar diri dia yang menjadi ciptaan. Adakah kesemua diri dia menjadi ciptaan? Itulah fahaman wahdatul wujud. Bila dia firman kun pada diri dia, fahaman wahdatul wujud mengatakan seluruh diri Allah bertukar menjadi ciptaan. Bertukar atau menjelma atau manifestasi menjadi ciptaan. Seluruh diri Allah bertukar menjadi ciptaan. Itu Allah, dia firman kun seluruh diri Allah itu menjadi ciptaan. Jadi dalam fahaman waktu wujud, Allah itu ciptaan. Allah itu keseluruh ciptaan. Seluruh ciptaan adalah Allah. Allah itu seluruh ciptaan. Jadi keseluruhan ciptaan itu ramai. Allah itu satu. Jadi satu dalam ramai. Ramai dalam situ itu fahaman wahdatul wujud. Kita tengok di sini. Allah menjelma menjadi kesemua ciptaan. Kerana itu mereka berkata satu dalam ramai. Ramai dalam satu. Jadi kesemua ciptaan ni adalah Allah. Di sebalik semua ciptaan ni adalah Allah. Tidak berbeza ciptaan dengan Allah. Ini dalam bahasa orang putih dipanggil pantheism atau dalam bahasa Indonesia pantheisme. Di sebalik semua ini adalah Allah. Itu fahaman wahdatul wujud. Bila Allah firman kepada diri dia, keseluruhan diri dia bertukar menjadi ciptaan. Ini fahaman wahdatul wujud, keseluruhan. Jadi Allah tu hakikat alam, tidak ada berbeza. Khalik, kadim, wujud yang kadim yang dikenal khalik dengan wujud yang baru yang dinamakan makhluk. Jadi ciptaan dengan makhluk tidak berbeza. Dan walaupun wujud tidak membezakan di antara manusia dengan Allah ataupun seluruh alam ni adalah Allah, manusia pun Allah, tak ada beza. Dan kita kena jaga puisi dia. Tengok tu, aku adalah aku, A besar, A kecil. Kau adalah aku, A kecil, K besar. Atau kau adalah kau, K kecil. Atau kau adalah dia. Jadi dia bermain dengan objek. Dan tengok puisi dia. Kalau puisi dia begini, objek besar tu Allah, objek kecil tu kecil. Jadi dia berkata, aku adalah aku, kau adalah kau, dia adalah dia, dan sebagainya. Itu adalah puisi wahdatul wujud. Objek yang kecil tu ciptaan, objek yang besar tu Allah. Kita tengok zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. As-Sastrustani meriwayatkan
seorang sahabat bernama Ibnu Sabah berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, engkau adalah engkau. Tengok tu, I besar, I kecil. Maka Ali tanya, apa maksud engkau? Engkau adalah engkau. Maka dia kata, engkaulah Tuhan. Engkau tu Ali, I kecil, adalah Tuhan. Ali menghalau dia ke Madai. Lepas tu sahabat-sahabat dia jadi-jadi. Ibnu Azam meriwayatkan, sahabat-sahabat pengikut Ibnu Sabah ni menjadi-jadi. Jumpa Sayyidina Ali berkata, engkaulah dia. Dan tengok tu, I kecil dan D besar. Ali berkata, siapa tu dia? Maka mereka, engkau iaitu Ali adalah Allah. Maka marahlah Ali lalu menjatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka dengan dibakar sampai mati. Jadi di zaman Sayyidina Ali, fahaman wahdatul wujud ditolak. Dan apa fahaman wahdatul wujud itu? Bila Allah firman kepada diri dia, keseluruhan diri dia menjadi ciptaan. Tidak berbeza Allah dan ciptaan semua. Allah adalah ciptaan semua, semua ciptaan adalah Allah. Satu dalam ramai, ramai dalam satu. Ini ditolak oleh Sayyidina Ali. Dan mereka dalam fahaman ni, mereka sanggup menyatakan mereka sudah jadi Tuhan. Bila mereka wirid dan sebagainya, mereka fana macam tak sedar diri, kan? Maka mereka berkata mereka sudah jadi bakar, mana kekal, iaitu api dengan besi panas. Besi panas tu dengan api sudah bersatu menjadi satu. Tidak berbeza besi panas dengan api menjadi satu. Jadi diorang sudah jadi Tuhan. Dengan itu diorang tolak syariah. Syariah tidak fungsi lagi kerana mereka sudah jadi yang maha hak, anal hak, dan yang maha suci dan maha tinggi. Ya. Dan pada diorang konon dalam kefanakan itu, diorang sudah jadi Tuhan, kekal abadi. Jadi dengan diorang sudah jadi kekal, jadi Tuhan, jadi kita syariah tidak terpakai. Dia tak nak sembahyang, tak nak puasa, tak nak pergi haji dan sebagainya. Sudah jadi Tuhan. Maka dengan itu sudah ada fatwa menolak fahaman ini yang fatwakan sesat, ditolak. Jadi ingat fahaman wahdatul wujud, Allah berfirman kepada diri dia. Dan keseluruhan diri dia bertukar menjadi kesemua ciptaan. Jadi ramai dalam satu, satu dalam ramai. Itu fahaman wahdatul wujud ditolak oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan ingat, mereka tidak mau pakai syariat untuk jadi Tuhan. Jadi semua juga suruhan syariat tidak terpakai pada mereka. Bila mereka sudah ditolak oleh Sayyidina Ali, balik pada pokok. Bila dia firman kun, jadi macam mana ini? Maka timbullah satu fahaman. Sebelum dia firman kun, dia sudah bagi diri Allah tu terbagi dua. Separuh Muhammad, separuh Allah. Jadi separuh Allah berfirman kepada separuh Muhammad kun, maka ciptaan terjadi di separuh Muhammad. Kan? Itu fahaman Nur Muhammad. Jadi kita tengok di sini fahaman Nur Muhammad. Sebelum Allah firman kun, separuh dari diri dia, roh atau nur dia, menjadi roh atau nur Muhammad. Jadi Allah bahkan separuh menjadi Muhammad. Nur atau roh, separuh. Apabila dia firman kun, dia arahkan kepada bahagian Muhammad. Jadi Allah, yang bahagian Allah berfirman kepada bahagian Muhammad. Kun. Maka ruh ataupun nur Muhammad adalah unsur ataupun hakikat semua ciptaan. Jadi daripada Muhammad tu terjadi ciptaan. Ya. Maka Dr. Yusuf Qaradawi berfatwa, tidak ada dalil, tidak sabit, tidak betul dan tidak boleh dipegangi sebagai akidah. Tak boleh.
Kan? Dan bukan saja itu, mereka berkata, kita tahu separuh Allah menjadi Muhammad. Jadi Ahmad tanpa buang M jadi Ahad. Tidak berbeza Allah dengan Muhammad. Ini lagi merepek lah kan. Jadi fahaman ni pun ditolak. Tak ada dalil, tak ada apa. Tak boleh dipegang. Dengan itu difatwakan sesat juga. Kita tak boleh ikut fahaman ini. Ini yang kedua. Jadi tadi kita baca wadatul wujud. Allah firman pada diri dia ke semua diri dia menjadi ciptaan. Jadi ciptaan itu Allah. Allah itu ciptaan ramai dalam satu, satu dalam ramai. Nur Muhammad sebab Allah firman kun, separuh diri dia menjadi Muhammad. Jadi yang separuh Allah berfirman pada separuh Muhammad. Dan daripada separuh Muhammad terjadi semua ciptaan. Ini juga tertolak. Tak boleh terpakai dan difatwakan sesat. Yang ketiga, sains Big Bang, teori ledakan besar. Dia menyatakan sedikit daripada diri Allah tu, sedikit dari diri Allah tu terzahir. Sedikit dari diri Tuhan terzahir, lebih kecil dari sebutir pasir atau atom. Terzahir menjadi Higgs boson. Dan Higgs boson ini meletup, itu yang dikata ledakan besar, meletup dan menjadi padang Higgs. Dari padang Higgs ini, atom-atom berkumpul-kumpul, maka menjadilah ciptaan. Ini berlaku 12 bilion tahun dahulu Big Bang ni. Itu pandangan teori Big Bang. Sedikit dari diri Allah tu menjadi Higgs boson. Higgs boson meletup menjadi atom-atom yang merangkumi padang Higgs, satu padang. Dan dari satu padang itu yang penuh dengan atom-atom, terjadilah ke semua ciptaan. Bahawasanya semua ciptaan ini daripada atom. Itu adalah pandangan ataupun teori ledakan besar atau Big Bang. Yang keempat adalah tasawuf. Ini yang kita ajar. Iaitu yang maha halus. Bila Allah firman kun, diri dia yang halus itu. Yang halus, yang maha halus. Kan? Pertama-tama bila dia firman kun tu, sedikit atau diri yang halus tu tertimbul ataupun terjadilah satu lubang yang tidak tembus. Kita tengok dalam ni, yang kuning ni kan, kuning ni, satu lubang yang mula-mula gelap, belakang dia firman kun, timbullah satu lubang yang tidak tembus. Satu lubang yang tidak tembus. Satu lubang yang tidak tembus. Ini dia. Sebuah lubang yang tidak tembus. Inilah yang maha halus. Sedikit. Yang kita kata ni, lubang yang tidak tembus ni. Satu lubang yang tidak tembus. Dan ni lubang yang tidak tembus ni bercahaya. Ini yang dikata zat. Berwajah. Iaitu dia bercahaya. Dari lubang yang tidak tembus tu bercahaya. Bercahaya tu mana berwajah. Kan? Dan tetaplah kekal wajah Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Ini wajah ni. Jadi dari lubang yang tidak tembus tu, bila firman kun, sedikit dari diri dia menjadi satu lubang yang tidak tembus atau satu bekas. Dan bekas ini bercahaya menjadi yang dikata zat. Okay. Jadi firman kun, sedikit diri dia atau yang maha halus tu timbul seperti lubang yang tidak tembus. Satu bekas. Dan bekas tu bercahaya menjadi zat. Dan zat inilah yang mendahulukan. Makna zat inilah menjadi unsur kepada kesemua ciptaan. Zat inilah yang ciptaan yang awal. Ciptaan yang awal. Jadi, firman kun,
maka sedikit diri dia ataupun yang halus, yang maha halus tu timbul seperti satu lubang yang tidak tembus. Dalam lubang itu bercahaya, itulah dinamakan zat, kan? Dan zat inilah ciptaan yang awal. Ciptaan yang awal, wajah itu adalah zat, ciptaan yang awal. Kepada segala sesuatu yang diberikan awal, itulah zat. Jadi zatlah ciptaan yang awal, dan dialah unsur kepada lain-lain ciptaan. Dialah unsur kepada lain-lain ciptaan. Dialah yang dikatakan wujud yang wajib. Mana daripada zat ini timbullah lain-lain ciptaan. Jadi zat ini adalah unsur yang wajib kepada wujudnya lain-lain ciptaan. Jadi di sini kita, Profesor Ramadan berkata, telah pun sabit dengan bukti yang yakin, yang tidak mengandungi keraguan sedikit pun, bahawa kewujudan segala yang mungkin ini bersandar pada zat yang wajibul wujud. Jadi, sekali lagi, bila firman pun, satu lubang yang tidak tembus terjadi. Itu yang kita kata, dia punya yang halus tu, diri dia yang halus tu menjadi satu lubang yang tidak tembus. Dan lubang yang tidak tembus ni bercahaya, berwajah atau bercahaya, ini yang dipanggil zat. Dan zat inilah awal ciptaan. Dan zat ini adalah unsur kepada ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain tu datang daripada zat ini. Jadi zat ini yang dipanggil wajibul wujud. Yang lain ciptaan yang datang daripada zat ini dipanggil wujud yang mungkin atau mungkinul wujud. Okay? Jadi Profesor Ramadan confirm telah bersabit dengan bukti yang yakin dan tidak mengandungi keraguan sedikit pun bahawa kewujudan segala yang mungkin ini bersandar pada zat yang wajibul wujud. Jadi kita tengok yang lubang yang kecil itu, lubang yang tidak tembus yang kecil itu menjadi zat. Bercahaya menjadi zat, dan daripada zat inilah terjadi ke semua ciptaan. Ke semua ciptaan. Tapi mesti difahamkan bahawa semua ini bukan di luar atau di hujung. Zat ini masih di dalam, masih sebahagian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia adalah yang maha halus, dia sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita ais dalam air. Ais itu masih sebahagian daripada air, tidak terlepas. Begitu zat adalah sebahagian daripada yang maha halus. Dan dia datang dari maha halus. Maha halus itu adalah sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berpisah. Ya. Jadi kita tengok bila firman pun terjadi satu lubang yang tidak tembus, sedikit diri dia atau yang halus itu menjadi satu lubang yang tidak tembus. Lubang yang tidak tembus itu bercahaya dan atau berwajah, itu yang dipanggil zat. Dan zat inilah yang wajibul wujud, yang menjadi unsur kepada kesemua ciptaan. Jadi daripada zat ini terzahirlah ciptaan-ciptaan yang lain yang dipanggil mungkinul wujud. Namun zat ini terzahir menjadi semua ciptaan atau berupa, mengambil rupa ciptaan-ciptaan yang lain. Tidak berpisah zat ini dengan ciptaan itu, tidak berpisah. Walaupun dia dah terzahir atau menyerupa menjadi ciptaan, tapi dia tidak berpisah seperti air dengan air batu atau air dengan ais. Bila air mengambil rupa air batu atau terzahir atau mengambil rupa air batu, tidak berpisah air dengan air batu. Air batu tu rupa yang zahir, dalamnya tetap ada air, batinnya tetap air. Jadi zahir pun air, batin pun air. Bagi orang yang tahu air batu itu adalah air, zahir pun air,
Dan di dalam air batu pun air, batin pun air. Kita tengok di sini, dialah yang zahir dan batin. Zahir dan yang batin. Tadi kita pakai air batu. Kita tengok contoh lagi satu. Tengok tanah liat, belanga. Kita tengok dalam belanga itu pun tanah liat. Di luar belanga itu pun tanah liat. Zahir pun tanah liat, batin pun tanah liat. Jadi bila dia firman kun tu, sedikit diri dia menjadi zat. Dan zat ni menjelma ataupun mengambil rupa ataupun manifestasi menjadi ciptaan. Tapi ciptaan itu zahir dan batin tetap zat. Seperti kita tengok air batu. Air itu adalah batin. Air batu tu yang zahir pun adalah air. Seperti juga kita tengok belanga ini. Tengok zahir pun tanah liat, batin pun tanah liat, belanga. Ya, jadi faham bila Allah firman kun, sedikit diri dia menjadi zat. Pertama menjadi lubang yang tak tembus, dan lubang yang tembus tu bercahaya tu yang dipanggil zat. Dari zat ni terjadi ciptaan yang lain. Kan? Jadi dia terjadi ciptaan yang lain, yang zahir pun dia, yang batin pun juga dia, iaitu zat. Jadi kalau kita tengok contoh air batu. Air batu tu atau ais, kita tahu itu air. Dan dalam air batu pun air. Zahir dan batin air. Kalau kita panaskan, semua cair menjadi air. Seperti yang kita tengok belanga ni. Zahir dan batin juga tanah liat. Luar pun tanah liat, dalam pun tanah liat. Jadi bila dipanggil, dikatakan dia adalah wahdatul wujud, dia adalah wajibul wujud, dan daripada dia terzahir semua ciptaan dan dia tersembunyi menjadi batin ciptaan. Jadi zahir dan batin adalah zat. Seperti contoh belanga ini. Dengan itu, dia meliputi semua. Jadi apa maksud dia meliputi semua? Berarti ke semua ciptaan, termasuk ruang dan masa, terjadi daripada zat. Bila zat terzahir atau menyerupa ciptaan, zahir pun zat, batin pun zat. Seperti kita ambil air. Air terzahir menjadi ais atau air batu. Air batu atau ais itu pun air, batin air batu atau ais pun air. Seperti belanga, kita tengok. Belanga itu zahir dan batin juga adalah tanah liat. Banyak lagi contoh kita boleh beri, seperti botol plastik. Botol itu pun plastik. Dan badan botol itu sendiri pun plastik. Zahir dan batin plastik. Jadi daripada zat terzahir ke semua ciptaan. Dan zat menjadi yang zahir dan zat juga yang batin. Seperti kita tengok contoh, dan dia berarti semua ciptaan yang wujud ini ada zat di sebalik. Yang zahir dan yang batin. Setiap ciptaan termasuk ruang dan masa. Dengan itu meliputi. Jadi bila kita tengok air batu mesti ada ais. Bila kita ciptaan mesti ada zat. Kalau tak ada ais, tak ada air, tak boleh ada ais. Kalau tak ada air, tak boleh jadi air batu. Jadi setiap ais mesti ada air. Setiap air batu mesti ada air. Begitu setiap ciptaan mesti ada zat. Tak ada zat, tak boleh ada ciptaan. Tak ada air, tak boleh jadi ais dan air, atau air batu. Jadi bila kita pandang kepada air batu atau ais, kita tahu ada air. Kerana air adalah wajibul wujud, wujud yang wajib kepada ais atau air batu ni
yang mungkinul wujud. Jadi beliau pandang kepada setiap ciptaan mesti ada zat. Kalau tak ada zat, tak boleh ada ciptaan. Pasal zat adalah unsur dan zat juga adalah zahir dan batin ciptaan. Jadi di mana kamu memandang? Kamu memandang kepada zat yang tersembunyi atau zat yang terzahir. Kamu tengok pokok, itu adalah yang zahir. Di sebalik pokok itu ada zat juga yang batin. Di mana kamu memandang? Zat meliputi semua. Mengikut Profesor Abu Ahad Daud, dia meliputi walau satu hama pun. Jadi kita contoh ni, contoh iceberg. Tengok ais zahir. Dalam ais itu ada air yang batin, ya, dan datang daripada lautan. Ya. Ais zahir, air batin. Ya. Jadi saya harap faham zahir dan batin. Jadi kita fahamkan kalau tak ada air, tak boleh ada ais atau air batu. Air ini adalah wajibul wujud, wujud yang wajib untuk air atau air batu. Tak ada air, tak boleh ada air batu. Begitu juga kita, kalau tak ada zat, tak ada ciptaan. Kerana zat adalah wajibul wujud untuk ciptaan. Jadi setiap kita pandang air batu, setiap itu kita nampak air. Setiap kali kita pandang ciptaan, setiap itu kita melihat dengan, tadi saya cakap, ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, kita lihat, mesti ada zat. Mesti ada zat, pasal kita ada ilmu yang yakin, yang kita belajar sekarang. Kan? Kerana zat adalah wajibul wujud. Jadi, kita mesti ingat, contoh kita tengok nasi. Tidak akan ada nasi kalau tak ada beras. Ada beras, baru ada nasi. Tak ada beras, tak boleh ada nasi. Kalau kita tengok pada nasi itu, itulah beras menyerupa nasi. Di sebalik nasi itu beras. Jadi beras itu adalah unsur yang wajib kepada kewujudan nasi. Seperti juga bangku kayu. Bangku itu adalah yang terzahir. Tapi batinnya adalah kayu. Kayu itu adalah wujud yang wajib kepada bangku kayu atau pada bangku itu. Jadi begitu juga setiap ciptaan, wujud yang wajib di sebalik semua ciptaan itu adalah zat. Jadi zatnya meliputi semua di mana kita berada. Sama ada ruang dan masa, sama ada ruang dan masa, meliputi semua. Jadi dialah yang zahir, dialah yang batin. Seperti air batu dengan air. Ya? Ingat ini. Okay? Dan yang akhir iaitu bila air batu cair atau ais cair kembali menjadi air. Bila manusia binasa kembali menjadi zat. Menjadi zat. Ya? Zat yang akhir. Jadi engkaulah zat yang mengakhirkan. Dialah yang akhir. Itu zat. Jadi kita tengok daripada air menjadi air batu awal. Daripada air batu kembali akhir menjadi air. Begitu juga manusia, ciptaan. Daripada zat menjadi manusia. Dan daripada manusia balik kembali menjadi zat. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Melainkan zatku. Zat dia. Jadi kita sudah faham ini. Ilmu yang yakin, iaitu zat adalah unsur yang wajib berwujud kepada kesemua ciptaan. Tanpa zat tak boleh ada ciptaan. Begitu juga air adalah wajib
bagi air batu atau ais. Tak ada air, tak ada air batu ataupun ais. Begitu kalau tak ada zat, tidak akan ada ciptaan. Karena itu setiap ciptaan yang wujud mesti ada zat di sebalik. Ini adalah fahaman atau ilmu yang yakin. Jadi dengan itu di mana kita memandang? Selama ada tempat, ruang, masa, di mana saja kita memandang. Kita tahu di sebalik itu adalah zat. Di sebalik itu adalah zat. Itu pasal di mana kau memandang, di situlah wajahku, zat dia. Zat dia. Zat dia. Jadi bila kita nak tahu tu, jadi bila kita nafikan kewujudan yang depan mata kita. Kita nafikan kewujudan yang depan mata kita. Maka kita tahu di sebaliknya zat. Jadi kalau orang tanya, apa di sebalik tembok ni bagi orang makrifat zat? Apa di sebalik pokok ni zat? Apa di sebalik cakrawala zat? Apa di sebalik bulan bintang zat? Apa di sebalik haiwan zat? Apa di sebalik ruang zat? Di mana kamu memandang? Di situ zat dia ada. Meliputi semua. Walaupun lebih dekat dari urat nyawa kita. Zat. Tanpa zat kita tidak wujud. Seperti setiap air batu atau ais mesti ada air. Mesti ada air. Dan sangat sangat rapat air dengan air batu. Seperti kita juga tidak berpisah dengan zat, melekat. Jadi di mana pun kita pandang mesti ada zat. Pasal itu zat adalah wajibul wujud, wujud yang wajib kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Ingat ni. Jadi kalau saya tanya, di sebalik tembok ini apa? Bagi orang makrifat, dia mengatakan zat. Saya kata, di sebalik pokok tu apa? Zat. Di sebalik kereta tu apa? Zat. Di sebalik bas tu apa? Zat. Meliputi semua. Ini pandangan orang makrifat yang dikatakan nafi isbat. Dia nafikan sifat tu, dia isbatkan zat yang di sebalik. Inilah yang dikatakan dengan ainul yakin, dengan apa tu, ilmu yakin, kita boleh nampak neraka jahanam. Jadi saya kau tanya, di sebalik tembok ini apa? Kamu kata zat. Seolah-olah kamu dapat melihat zat di sebalik itu. Padahal Rasulullah bersabda, siapa kau ternampak zat pasti binasa. Tapi kamu kata di sebalik tembok ini zat. Kenapa? Kerana ilmu yang yakin. Kamu sudah yakin dengan ilmu di sebalik ini zat, dengan itu, dengan ainul yakin, dengan mata hati kamu berkata zat. Jadi dia meliputi semua. Jadi bagi orang makrifat, dia sentiasa nafi sifat. Dia berjalan, dia nafikan sifat-sifat yang dia nampak, pokok, kayu, batu, dan dia, mata hati dia melihat kepada zat. Dia nafi sifat, dia isbatkan zat. Dengan itu dikatakan mata mereka sudah tajam, mata hati mereka sudah tajam. Ini kita boleh tengok Imam Ghazali berkata ketahuilah bahawa yang maujud yang paling terang dan nyata, tengok, maujud yang paling terang dan nyata ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tahu Allah tak boleh dilihat dengan kedua mata ini. Bagaimana dia maujud yang paling terang dan nyata? Inilah kerana kita sudah ada ilmu yang yakin, kita boleh lihat dengan ainul yakin, dengan mata kita boleh lihat. Jadi kita melihat dengan mata hati kita. Apa di sebalik ini? Zat.
meliputi sifat. Jadi maujud yang paling terang dan nyata ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana pun kita memandang, di situ zat dia, kan? Meliputi semua. Dan ini yang dimendaki kepada makrifatullah. Kalau tak ada makrifatullah, kita tak tahu di sebalik semua ini adalah zat. Dan menerusi zat dia, dia memandang kita, melihat dan sebagainya. Jadi dengan kita mempunyai ilmu yang yakin, mata kita memandang dengan yakin, kita tanya, di sebalik semua ni apa dia? Kamu akan berkata zat, kerana sudah ada ilmu yang yakin. Kan? Jadi di sini kita lihat sifat hakikat makrifat. Setiap penzahiran zat menjadi sifat. Dan zat itu tersembunyi menjadi hakikat. Dan bila kita kenal hakikat, kita akan kenal makrifat. Di sini yang dikata segala hakikat di alam semesta yang kita lihat ni dan kita saksikan, kesemuanya adalah limpahan dari satu hakikat teragung, iaitu hakikat Zatullah Azza wa Jalla. Ini Profesor Al-Buti. Jadi sifat hakikat. Hakikat itu zat. Sifat itu ciptaan. Ciptaan itu sifat. Di sebalik ciptaan semua itu adalah hakikat. Hakikat itu apa? Zat. Dan dari hakikat membawa kepada makrifat. Membawa kepada makrifat. Kita tengok contohnya. Sifat bangku kayu. Meja kayu. Dan itu sifat sandal copet ataupun selipar Jepun, selipar Jepang, ataupun sandal copet, ataupun meja kayu. Itu sifat. Kalau sandal copet ataupun sandal copet ataupun selipar Jepang, ini hakikatnya getah. Kemudian seluruhnya getah. Kalau meja kayu tu, hakikatnya kayu. Kalau seluruh tu kayu. Meja tu bentuk. Sandal cepet ni bentuk, sifat. Bentuk. Tapi sandal cepet tu semuanya adalah getah atau karen. Dan bangku kayu, meja kayu, kesemuanya adalah kayu. Jadi hakikat sandal copet, getah atau karen. Dan meja kayu, hakikatnya adalah kayu. Dan makrifatnya pokok. Datang daripada pokok. Jadi sifat, hakikat, makrifat. Kita tengok di sini, ais atau air batu, sifat. Dalam ais itu adalah hakikat. Ais itu terjadi daripada air. Jadi itu hakikat. Dan ini datang daripada mana? Lautan. Jadi sifat, hakikat, makrifat. Jadi kepada penciptaan. Sifat atau rupa itu ciptaan. Hakikat adalah zat. Dan makrifat adalah yang maha halus tadi kita kata. Kalau tengok sapu tangan ini. Sapu tangan ni sifat. Hakikatnya benang. Makrifatnya pokok kapas. Kapas. Makrifatnya. Jadi sifatnya sapu tangan. Hakikatnya benang. Makrifatnya kapas. Jadi kita sudah faham sifat, hakikat, makrifat. Bagi itu ada ilmu yang yakin. Kan? Jadi kita tengok di sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai di hal ini, kami dah singkapkan padamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi mata kita sudah tajam. Kita sudah boleh lihat di sebalik semua ini adalah zat. Dan itu yang dipanggil hakikat. Dan apa yang ciptaan yang kita lihat ni adalah sifat.
Jadi di sebalik itu semua adalah zat, itulah hakikat. Dan daripada hakikat kita boleh kenal makrifat. Jadi kita sudah faham. Inilah ilmu yang yakin. Dengan itu kita dapat melihat kebenaran. Terangkatlah yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya. Laksana mata memandang tidak diragui. Tengok, terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebesaran atau kebenaran Allah. Saya tanya kalian, di sebalik semua ciptaan ni apa ada? Kamu akan cakap zat. Yakin. Dengan ilmu yakin kamu kena zat. Di sebalik pokok apa zat, di sebalik binatang apa zat, di sebalik air apa zat, di sebalik langit apa zat. Dengan ilmu yang yakin. Kamu sudah boleh nafikan sifat itu. Dan kamu boleh isbatkan zat. Kan? Karena itu Imam Ghazali berkata, kamu dapat melihat kebenaran, jelaslah kenyataan kebenaran Allah itu pada semua yang ada ini. Dengan sejelas-jelasnya kamu sudah lihat. Laksana mata memandang yang tidak diragukan. Di sebalik semua ini apa? Zat. Laksana mata memandang yang tidak diragukan. Kamu sudah ada itu ilmu yang yakin. Maka pengenalan kepada Allah SWT menerusi kesedaran yang jati. Ini baru kita tersedar. Rupanya kita ini sentiasa dalam pengawasan Allah SWT. Di sebalik ruang ini zat. Di sebalik semua yang ada ni zat. Di sebalik semua tempat zat. Tidak boleh kita lari. Kan? Pengenalan ini membawa kesedaran yang jati di mana seorang itu benar-benar sedar atau dikejutkan kepada kewujudan, keesaan atau kebesaran Allah. Baru di mana pun kita memandang, kita pandang zat dia. Meliputi semua. Tidak boleh lari. Baru kita sedar. Mata kita sudah tajam. Kita sudah melihat kebenaran. Maka apabila Allah menghendak untuk memilih seorang hamba-Nya, dia lengkapkan dalam batinnya cahaya makrifat. Dibukakan baginya pintu-pintu hidayat. Dimuliakannya dengan sifat kesedaran. Kejutan dia, dikejutkan mereka dari 8 orang-orang yang lalai. Dulu kita tidak sedar. Di sebalik semua ini adalah zat yang sentiasa mengawasi kita, melihat kita dan sebagainya. Tapi dengan ini ilmu yang yakin, kita tahu di sebalik semua ini termasuk ruang ada zat. Dan dengan zat itu Allah melihat, mengawasi, mengetahui dan sebagainya. Tidak terlepas kita. Dalam diri kita pun ada zat. Ya. Jadi di sini kita tengok. Tegasnya dia sedang nyenyak tidur. Satu pukulan kebenaran pada hatinya. Maka tersentaklah dia. Terbukalah dia perseruan Allah. Menyerupai hati hamba yang mukmin. Baru kita nangis. Bila kita sedar, di mana pun kita memandang, di mana pun kita berada, ada zat meliputi. Walaupun dalam diri kita. Baru kita rasa tawaduk, insaf dan tawaduk. Kita tidak dapat lari daripada Allah. Kan? Jadi kita mesti mau faham. Pasal kita menangis. Kesedihan. Kenapa dulu aku tidak tahu? Padahal ini senang sekali kita faham. Kesemua, sebalik kesemua ini termasuk ruang dan masa ada zat. Dan kenapa aku tidak tahu? Dan aku buat macam-macam maksiat, jenayah dan sebagainya. Kerana aku tidak faham bahawa di sebalik semua ini ada zat. Dan menerusi zat dia, dia melihat, mengawasi dan sebagainya. Jadi kita balik kembali. Zat yang menjadi kesemua ciptaan ini. Adalah halus daripada yang maha halus. Yang maha haluslah terzahir zat. Daripada yang maha halus.
Jadi semua ciptaan ni yang datang daripada zat, dan zat ni adalah datang daripada yang maha halus. Semua ni semua adalah satu benda yang kecil, yang halus. Ciptaan semua ni, ruang, masa, cakrawala, bulan, bintang, semua jadikan satu. Halus saja pada Allah SWT. Sesuatu yang halus saja daripada Allah. Dengan itu dia maha besar, maha tinggi dan maha luas. Dia maha besar, maha tinggi, yang maha luas. Kerana semua ni jadikan satu. Halus saja. Pada Allah halus saja. Yang maha halus, atau sedikit diri dia yang maha halus. Semua ni jadikan satu. Kerana itu dia maha besar, maha tinggi dan maha luas. Kita tengok di sini, maha tinggi, maha luas. Kita tengok ciptaan kita tengok kan, daripada zat yang kecil ini. Nah, ini datang semua dalam. Jadi ciptaan ni semua dalam zat yang maha kecil, yang kecil ini. Dan zat ni datang daripada yang maha halus, yang halus. Dan dialah yang maha halus. Sedikit saya tengok tu, nampak tu. Inilah ciptaan semua ni, nampak ni. Stotet tu. Kecil yang halus tu. Sedikit saja. Inilah ciptaan. Nah, kalau itu tentu Allah maha besar, maha tinggi dan maha luas. Tengok, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Rasulullah ada bersabda yang bermaksud langit yang 7 dan bumi kepada Allah hanyalah sebesar sebiji sawi. Sebesar sebiji sawi. Nah, tengok tu kan. Tentu dia maha besar, maha tinggi, maha luas. Kerana semua ni jadikan satu, tidak sebesar sebiji sawi pada Allah SWT. Kerana itu dia maha besar, maha luas dan maha tinggi. Dan kerana zat dia meliputi semua, termasuk ruang dan tempat dan dalam diri kita. Jadi apa perbuatan kita, dia melihat, mendengar, dan dia mengetahui serta mengawasi. Kerana zat dia meliputi semua ruang dan tempat. Jadi kita tengok ni, Allah sentiasa meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Demi zat yang menguasai diriku, Rasulullah berkata. Zat berada di mana-mana dan dia mengisi segala ruang. Jadi zat ni meliputi semua. Kerana zat ni meliputi semua, maka dia tahu apa berlaku. Tak boleh lari. Dan kita tengok raja ini. Dan kalau inilah kita punya dunia. Ini ciptaan. Kan? Ciptaan terzahir daripada zat. Dan zat daripada yang maha halus. Jadi ciptaan zat yang maha halus. Ini halus saja ni. Dia nampak besar tapi halus. Kan? Tidak sebesar sebiji sawi tu yang maha halus. Jadi tentu Allah maha besar, maha tinggi, maha mengawas, maha luas. Nah, kita tengok dari sini, menerusi ciptaan zat melihat. Dan menerusi zat maha halus melihat. Nampak tu? Kan? Jadi kita tengok di sini, cermin sehala, itu ibarat zat. Jadi kita di sebelah sini, tengok Superman di sebelah sini, melihat di sebelah sana, kan? Pasal zat tu ibarat cermin sehala macam ni kan, cermin sehala. Jadi maha halus melihat cermin sehala kepada ciptaan. Jadi dia di mana pun dia dapat melihat, mengawasi, mengetahui
dan mengetahui, kan? Sesungguhnya Allah melihat, mengetahui, mendengar dan mengawasi segala sesuatu. Isi hati kita pun dia tahu. Apa kita cakap dalam hati kita dia dengar. Pasal apa? Dalam diri kita pun ada zat. Bila ada zat, dia mendengar. Menerusi zat tu dia mendengar. Jadi dengan itu tiada selai daun jatuh tanpa pengetahuan dia. Tanpa pengetahuan. Dia tahu. Tak boleh lari. Kan? Jadi kita tengok macam mana dia tahu. Dekat daun tu pun ada zat. Kat ruang ni pun ada zat. Kat pokok ni pun ada zat. Jadi dia tahu. Itu pasal Profesor Abdullah Daud berkata zat Allah atau zat meliputi segala-galanya walaupun hama. Lama. Jadi faham kan? Kita dah belajar zahir, batin, awal, akhir. Dan kita tahu dia meliputi semua. Yang maha halus meliputi semua. Sebelah sifat, hakikat, makrifat. Dan kita tengok dia maha besar, maha tinggi, maha luas. Dia mendengar, mengawasi, mengetahui dan melihat. Dan juga dia berkuasa di atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi bila dia firman, jadilah kamu kera, maka jadilah orang itu kera. Tengok Yahudi ni, dia jadi kera tengok. Sama muka kan. Janggut dia semua sama kan. Kan firman, jadilah kamu kera, maka jadilah Yahudi itu kera. Macam mana Yahudi itu menjadi kera? Kerana di dalam diri Yahudi itu ada zat. Itu zat. Jadi kalau dia firman, jadilah kamu kera, zat, tukarkan zat dalam diri Yahudi itu, tukarkan rupa Yahudi itu menjadi kera. Kan? Tak ada problem bagi Allah. Kan? Dan kita tengok Nabi Salih alaihissalam. Macam mana dia boleh keluarkan unta besar daripada batu? Takkan ada unta dalam batu. Tapi macam mana bila batu terbelah keluar unta yang besar? Kerana dalam batu tu pun ada zat. Jadi bila firman kun, maka zat sudah anytime menjadi unta, maka terbelahlah batu, keluarlah unta. Zat yang dalam batu tu, jadi kita tengok di dalam air batu tu ada zat. Begitu juga lautan merah terbelah. Lautan merah. Nabi Musa pukul, terbelah lautan merah. Macam mana boleh terbelah? Kerana dalam lautan tu ada zat. Jadi bila Allah firmankan supaya dia terbelah, maka terbelah. Zat tu dalam air tu terbelahkan air lautan tu menjadi dua. Tak ada tak ada apa-apa masalah di sini. Ya. Jadi bila kita dah faham ini, impaknya, ya, kita melihat sifat, hakikat, makrifat. Sifat, ciptaan, hakikat, zat, makrifat yang maha halus. Maka di mana juga kita memandang, di situ ada zat Allah SWT. Ada zat. Dia bersama kita di mana saja kita berada. Lebih dekat dari urat nyawa kita. Jadi kita faham zat tu walaupun ada pada diri lebih dekat dari urat nyawa kita. Pasal dia sebati dengan jasad kita. Zat kita. Tak boleh terpisah. Maka terangkatlah tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan jelas-jelasnya. Laksana mata memandang yang tidak diragukan. Jadi di mana pun kita berada, kita tahu kita diliputi oleh zat. Itu pasal Rasulullah berkata, demi diriku yang diliputi atau di dalam genggaman zat. Dalam genggaman zat. Jadi tak boleh lari di mana pun. Jadi yang 3 sahabat yang tidak pergi berperang, maka mereka
bila sedar kesalahan mereka, mereka sedar mereka tak boleh lari daripada Allah SWT. Dunia yang besar terasa sempit. Jiwa dia yang besar menjadi terasa tersempit dan mereka tahu mereka tak boleh lari daripada Allah SWT. Zat meliputi semua. Dan itu mereka menangis sampai 1 bulan lebih nangis. Sehingga Allah turunkan wahyu menerima taubat mereka. Jadi bila kita sedar di sebalik semua ini adalah zat, dan menerusi zat dia melihat kita, mengawasi, mendengar, mengetahui, dan dia tahu kita tak boleh lari, tak ada tempat yang kosong, melainkan semua diliputi oleh zat, walaupun ruang. Maka kita tahu kita tidak boleh lari daripada dia. Dan dia melihat segala perbuatan kita. Daripada permulaan hingga akhir. Tidak boleh kita nafikan. Di situ datang kesedaran kita. Bahawa kita ni tak ada harga langsung. Kita ni diliputi oleh zat. Dan kita ini adalah penzahiran zat. Dan Imam Ghazali berkata, kalau kau kenal diri kau kenal Tuhan kau, kau tidak wujud. Kita hanya satu penzahiran. Maka dengan itu kita duduk termenung sekejap. Sedar dengan sebenar-benar sedar, ya Allah, ya Rabbi. Memang kewujudan kau benar-benar jelas, ya Allah. Baru aku sedar. Di mana pun aku memandang, di sebalik itu zat kau, ya Allah. Dan zat kau ni lebih dekat dari urat nyawa. Dalam diriku pun ada zat kau, ya Allah. Dengan zat yang ada ini, ya Allah. Zat yang kau ciptakan ini, yang ada pada diriku. Maka kau dapat melihat, mengawasi segala-galanya, mengetahui dan mendengar segala-galanya. Dan datang keinsafan kepada diri kita. Maka kita duduk menangis, sedih. Fakta ni baru dapat kesedaran. Kita tersentak kepada satu fakta yang jelas. Jadi kita tengok alam depan kita, alam semesta ni seperti one way mirror. Dari sebelah sana Allah melihat kita, tapi kita tak dapat melihat dia. Maka kita duduk termenung atas dosa-dosa yang kita lakukan. Itu yang buat kita menangis setelah bermakrifatullah. Itu dikatakan kamu melihat mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Jadi kesimpulannya, orang makrifat, mata mereka tidak buta lagi. Mata hati mereka sudah celik. Mereka sudah tengok kebenaran. Apa itu kebenaran? Di sebalik semua ini ada zat. Kenapa mesti ada zat? Kerana zat adalah wajibul wujud. Seperti bila kita tengok air batu atau ais, mesti ada air. Jadi bila kita tengok semua ciptaan, termasuk ruang dan masa, mesti ada zat. Zat yang tersembunyi. Mesti ada. Dengan ada zat yang tersembunyi, maka Allah melihat menerusi zat-zat ini. Dan tahu apa yang kita buat, kita lakukan, kita katakan dan sebagainya. Dia mengawasi, mengetahui, melihat dan mendengar. Tidak ada tempat kosong. Semua diliputi oleh zat walaupun satu hama. Maka tak boleh lari.
Yang menjadi buat kita terduduk ialah berbanyak dosa kita dah buat sebelum kita faham. Sama ada dalam kegelapan, sama dalam terang-terang, tetap zat dia tersebut. Kita masuk bilik, tutup lampu, minum arak. Dalam bilik itu pun ada zat dia. Di sebalik tembok, di sebalik lantai, di sebalik botol tu, di sebalik arak tu, di sebalik diri kita tu, ada zat dia. Macam mana kita nak lari? Kita masuk dalam gua pun ada zat dia. Dalam gua tu pun zat dia. Masuk dalam air, nak sembunyi, tak boleh. Air pun zat dia. Di sebalik air tu zat dia. Masuk dalam air batu tu di sebalik itu pun zat dia. Tak boleh sembunyi. Di mana kamu memandang? Di situ zat aku atau wajah aku, zat aku ada. Tak boleh lari. Jadi kadang-kali kita berjalan di sergah. Kau tak lihat, aku melihat. Bergegar. Jadi kita nafi sebab kamu nafikan sifat yang ada. Kamu lihat zat. Dan bila kamu nafikan zat tu yang tinggal yang maha halus, itu kamu tak boleh nafikan. Sampai situ stop. Yang maha halus ada sebahagian adalah sebahagian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kamu tak ada kerja, kamu nafikan sifat, kamu nafikan hakikat iaitu zat, kamu isbatkan yang maha halus, dan cuba kamu rasa kamu sedang memandang dan sedang berhadapan dengan yang maha halus. Rasakan. Bergegar. Maha halus adalah sebahagian dari Allah SWT. Itu pasal bezanya kita dengan wadatul wujud. Wadatul jaga wujud juga semua diri Allah menjadi ciptaan. Nur Muhammad kata separuh. Kita kata yang halus, kecil saja yang halus menjadi semua ciptaan. Karena itu dia tak kasih kita sembah bulan dan bintang. Semua ni sedikit daripada yang maha halus. Tidak boleh jadi Tuhan. Saya tak boleh sembah. Ya. Tapi saya mahu awak sedarkan, nafikan. Nafikan sifat ciptaan ni. Nafikan semua ni. Isbatkan zat. Nafikan zat. Isbatkan yang maha halus. Dan kamu sedang duduk menghadap yang maha halus dengan ilmu yang yakin. Dengan ilmu yang yakin, bawa kepada peringkat ainul yakin. Kamu menghadap Allah. Ini yang dikatakan peringkat ihsan. Kamu melihat dia, kamu tahu dia melihat kamu, atau kamu tahu kamu pun melihat dia. Ini dia peringkat ihsan. Baru bergegar. Nafikan sifat-sifat ciptaan. Tinggal zat, hakikat. Nafikan hakikatnya zat yang tinggal yang maha halus. Kamu sedang duduk berhadapan dengan yang maha halus. Rasakan keadaan ini. Bergegar. Ini impak yang kita nak cari. Impak ini. Impak satu pukulan herdikan yang membawa pada perubahan diri yang nyata. Perubahan diri yang membawa kebaikan saja, bukan keburukan. Perubahan diri yang membuat kita tawaduk dan lebih takwa kepada Allah SWT. Perubahan diri yang membawa orang senang dengan kita.
Tak lagi macam dulu orang benci. Ini impak ma'rifatullah. Jadi kamu nafikan sifat yang ada. Kamu isbatkan zat. Bahkan kamu nafikan zat ini. Kamu isbatkan kamu menghadap yang maha agung. Rasakan gegarannya. Yang maha halus ada sebagian daripada Allah SWT tak berpisah. Kamu menghadap dengan ilmu yang yakin, lepas itu dengan ainul yakin. Kamu tahu kamu menghadap yang maha. Jadi kerana maha halus itu sebagian daripada Allah, kamu menghadap Allah SWT. Lalu kamu tak boleh nafikan yang maha halus. Yang maha halus sudah menjadi sebahagian Allah. Jadi bila kau nafikan sifat, nafikan zat, bila kamu sampai kepada maha halus, kamu isbatkan maha halus sebahagian daripada Allah. Jadi yang dengan itu Allah dapat melihat kita. Allah melihat kita. Yang maha halus sebahagian daripada Allah. Jadi dia melihat kita apa kita buat dan sebagainya. Di situ yang bila kita sedar dengan ilmu yang yakin ini, dengan ainul yakin ini, kita bergegar. Kerana selama ini kita buta. Kita buat dosa, kita buat maksiat, penipuan dan sebagainya. Tanpa kita sedari, Allah melihat kita. Sentiasa menerusi yang maha halus zat melihat kita. Ciptaan sedang berlaku. Jadi, fahamkan di sini. Praktikkan nafi isbat. Bagi ahli sufi, mata mereka sentiasa ahli isbat. Nafi isbat, sentiasa nafi isbat. Dia sentiasa menafikan apa yang dia lihat dan isbatkan zat. Lepas tu dia nafikan zat, dia isbatkan yang maha halus. Dan maha halus sebagian dia Allah. Dan Allah sedang melihat dia. Jadi mesti praktikkan, latihkan setiap kali nafi isbat. Tak ada kerja duduk, nafikan sifat-sifat di depan dia. Isbatkan zat. Nafikan zat. Dan kamu berhadapan dengan yang maha halus. Dan dia adalah sebahagian daripada Allah SWT. Dan Allah sedang melihat kamu. Rasakan gentaran ini. Rasa goyang, goncangan pada diri kamu. Ini impak yang kita mau cari, yang meninggalkan parut. Sedarkan, di sebalik semua ini, Allah melihat manusia yang maha halus. Di sebalik semua ini, Allah melihat manusia yang maha halus. Dan di sebalik itu adalah zat. Di sebalik zat ada, di depan dia adalah zat, dan depan zat adalah ciptaan. Jadi dia melihat menerusi yang maha halus, menerusi zat kepada sifat-sifat ciptaan dia yang sedang berlakon di pentas dunia. Sedarkan, naklah kamu praktikan nafi isbat, nafikan sifat ini, nafikan zat ini, isbatkan yang maha halus dan Allah sedang melihat kamu dan mengawasi kamu. Rasakan bila kamu nafikan sifat, nafikan zat, kamu sedang berhadapan dengan Allah SWT. Kerana yang maha halus itu adalah sebagian daripada Allah. Jadi kamu menghadapi Allah SWT yang maha besar, maha berkuasa. Rasakan
rasakan. Kesedaran yang bawa air mata berjujuran jatuh. Yang menukar diri kamu menjadi seorang yang berubah menjadi betul-betul tawadu, takwa, disayangi ramai. Kalau orang basuh orang putih, holistic change, born again, seperti dilahirkan semula. Okay. Jadi di sini saya berhenti bahagian pertama. Nanti lepas kita pergi break, kita akan sambung bahagian kedua dan lepas itu ibadah. Saya kembali kepada Bayu untuk selanjutnya. Terima kasih.